tak banyak bazir masa lah. Itu yang saya appreciate dengan Adrian ni. Maksudnya kalau kita start pukul 7 tu pukul 7 lah kita start. Kalau pukul 6 kita habis tu pukul 6 lah kita habis. Dan memang dia tak ada banyak bazir masa. Sebab dia dah tahu apa dia nak. Dia dah tahu hari tu kita nak akan kerjakan scene apa. Itu yang saya appreciate lah bila kerja dengan Adrian. So ada lah production dekat Malaysia ni yang tak ikut. Bukan tak ikut, dia kadang-kadang kurang perhatian terhadap masa. Itu je. Kadang-kadang terlebih, lambat nak start. Tapi itu biasalah kan. Kadang-kadang ada benda-benda yang kita tak boleh elakkan. Cuaca, kereta rosak. Dengan Adrian tak ada cuaca semua elok je kan. Kereta tak ada rosak. Kereta tak ada rosak. Tak tahu pakai pawang apa lah kan. Pawang dia pawang power lah. Hai. Malam-malam. Ya. Ni buka mas lah Boleh. So Idil, ni filem terbaru kau Yuk. yang akan ditayangkan pada 10 Mac 2022. Keluar panggung lah ni. Keluar panggung. So ini aku rasa agak lama kau tak maknanya filem maknanya. Sebab dah kena PKP juga kan. Memang tak ada filem. Last kali filem Malaysia shooting filem apa lah? Tak ingat dah. Macam lama lah. Macam agak lama kita kat sana sikit sini macam bising. Sorry. So macam mana kerja dengan Adrian? Best. Dia bagi tahu idea dia macam mana. Memang benda yang baru lah yang saya belajar sebenarnya kan. Pasal memang kalau fighting memang kita tak boleh nafikan lah. Memang itu memang kekuatan Adrian. Kemudian Hairul pun ada dalam cerita ni. Memang dia punya kekuatan pun kat fighting dia. Saya banyak belajar dari sudut action lah. Sebab ini filem action pertama saya. Ada filem action dulu tapi sikit tak adalah fighting macam dalam cerita The Sister ni lah. So kerjasama dengan Adrian tu memang sesuatu yang baru dan pengalaman yang baru buat saya lah. So ini first time kau kerja dengan Adrian. So di lokasi kau bekerja dengan dia dekat lokasi, macam mana kau tengok dia? Dia orang yang tahu apa dia nak. Maksudnya cutting point dia tahu kan. Sebab memang dia pun kalau editing memang gempak. So tak banyak bazir masa lah. Itu yang saya appreciate dengan Adrian ni. Maksudnya kalau kita start pukul 7 tu pukul 7 lah kita start. Kalau pukul 6 kita habis tu pukul 6 lah kita habis. Dan memang dia tak ada banyak bazir masa. Sebab dia dah tahu apa dia nak. Dia dah tahu hari tu kita nak akan kerjakan scene apa. Itu yang saya appreciate lah bila kerja dengan Adrian. So ada lah production dekat Malaysia ni yang tak ikut. Bukan tak ikut, dia kadang-kadang kurang perhatian terhadap masa. Itu je. Kadang-kadang terlebih, lambat nak start. Tapi itu biasalah kan. Kadang-kadang ada benda-benda yang kita tak boleh elakkan. Cuaca, kereta rosak. Dengan Adrian tak ada cuaca semua elok je kan. Kereta tak ada rosak. Tak tahu pakai pawang apa lah kan. Pawang dia pawang power lah. Kau punya partner dalam cerita ni adalah Hairul. Hairul Azrin. So macam mana kerja dengan Hairul? Hairul ni seorang yang sangat committed. Dia memang kalau dari segi kerja memang A-class lah. Maksudnya dari segi disiplin dia memang terbaik. Dan dia seorang yang suka mendengar dan suka memberi juga. Sesuatu yang saya sangat appreciate lah. Sebab saya pun apa yang saya cari dengan lawan main saya adalah kita kena masing-masing tahu karakter kita dan kita boleh share. Dan kalau misalnya ada benda yang kita nak tegur pun kita boleh jadi open. Dan Hairul sangat open dengan benda-benda macam ni. Satu lagi disiplin dia yang dia bawa ke set tu yang bagi saya memang terbaik lah. Maksudnya timing dia memang dia jaga kan. Badan dia jaga kan. So bila kita orang yang jaga badan ni kita tahulah dia disiplin macam mana kan. So benda tu yang attitude dia lah memang bagi saya sangat menyenangkan. So lepas ni kalau dapat offer daripada Adrian, kau akan buat lagi? Buatlah kot kan. So tanya pasal sekarang punya ni. Maksudnya selepas PKP yang itu dah buka balik. So macam mana kau punya career lakonan? Sekarang ni sebab dah duduk banyak dekat Indonesia kan. Jadi dah orang kat sini dah banyak tak panggil pula. Oh ya. Maknanya kau base kat Indonesia ke? Sekarang ni lebih banyak kat Indonesia lah. Dah sebelum hari ini dah 7 bulan saya dekat Jakarta. Oh ya ke? Memang tak balik-balik sini sebab kan memang susah juga nak balik. Tapi masa dekat Jakarta dah memang shoot, ada 2 series lah dah shoot kat sana. Balik sini pun itu adalah orang panggil-panggil nak shoot kan. Tapi sekarang macam semua orang tengah sibuk shooting. Tak tahulah mungkin lepas raya ni ke. Kalau ada peluang memang saya nak
lakon lagi kat sini. Sebab tadi pun ada tanya siapa Kodi juga job sekarang banyak sebab Tinas ada buat keluar DKD kan. Betul, yang betul. Super Teddy 500 apa semua tu 500k tu. Betul. Dan so sekarang ni memang job kadang-kadang aku dengar kata sampai tak cukup pelakon. Kan? Tapi tak tahulah kenapa dia orang tak panggil saya bang. Kenapa Tak tahulah, mungkin dia orang dah ingat saya. Dia ingat kau tak ada kat Malaysia ke? Dia ingat saya tak ada kat Malaysia. Itulah kot. Mungkin sebab jarang posting gambar juga kan. Diorang mesti ingat saya kat sana lagi lah. Ni pun banyak orang tak tahu saya ada kat Malaysia sekarang. Mungkin itulah sebab dia kot. Mungkin lah. Tapi bila hari tu ada je pergi melawat set kawan-kawan syuting juga. Hari tu sempat jumpa Mirul, jumpa Aloy kan. Diorang semua tengah sibuk syuting. Kadang-kadang borak lah dengan geng-geng tu kan. Kalau ada syuting dua-dua je lah. Itulah. Tapi aku rasa macam kau dah tak sepatutnya gitu lagi. Bagi aku personally maknanya orang dah patut appreciate engkau untuk panggil engkau, tak perlu lagi untuk engkau pergi tanya-tanya kat orang. Tak ada kalau pergi tanya pun tanya bergurau-gurau lah. Kan, tengok macam member happy shooting kan. Tapi tak adalah saya pergi sana nak mencari ke apa. Kalau ada. So kau putus asa lah dengan kat Malaysia? Tak putus asa. Sebab saya ada lagi. Sebab rasanya banyak cerita yang dah 2 tahun ni kebelakangan ni semuanya telah tersimpan, tak sempat nak cerita kan. Jadi sekarang ni memang rasanya banyak idea-idea yang dah terbuku ni, dah keluar balik. Banyak cerita-cerita yang interesting juga, yang lain daripada yang lain kan. Kita tengok sekarang ada series-series pun dah lain lah sebenarnya. Feel series yang ditayang kat TV sekarang pun dah lain. So dah lain maknanya bagi aku lain banyak lain banyak kan? Banyak sebab sekarang kalau kita tengok dari sudut sekarang dia orang banyak buat original series. Betul. So original series ni dia orang dah macam dari segi production value dia orang jaga. Dia tak lagi macam feel look and feel dia tu dah macam filem. Betul. Kalau kita tengok sekarang. Sebab sekarang ni rasanya bila original content ni lebih banyak kebebasan. Maksudnya orang lebih banyak berani lah. Walaupun sekarang ni bukan kita baca berani dah 100%, tapi kita menuju ke arah situ. Dan bagi saya benda tu sangat penting sebab bila kita nak berkarya ni kita tak boleh nak sensor sangat kan. Sebab kalau kita ada batas dalam kita berkarya, banyak benda yang kita nak cerita tu jadi kaku lah. Itu yang bagi saya sangat menarik sekarang ni. So macam mana komen kau dekat Indonesia pula sekarang ni? Indonesia, secara jujur lah, ni channel Tok Ayah Channel aku. Saya jujur, diorang jauh lah sebenarnya dari semua segi lah. Dari segi konten diorang, dari segi support, dari segi appreciation terhadap karya diorang, especially daripada luar negara. Kadang-kadang bila saya tengok diorang bekerja kat sana tu jealous juga kan. Sebab nak katakan kita ni jauh berbeza dengan story-story di Indonesia tu tak juga. Sebab kita cakap pun bahasa lebih kurang sama. Masalah yang kita lalui harian pun lebih kurang sama. Cuma mungkin mereka dapat lebih banyak attention lah. Itu yang membuatkan mereka jauh daripada kita lah. Dan mungkin sebab production normal ramai. Jadi idea-idea diorang tu lain dan banyak. Jadi masing-masing compete untuk menghasilkan cerita yang baik. Itu bagi saya sangat baik lah sebab ada competition yang sangat baik kan. Kalau kat sini kita punya pool of talent tu memang kuat, cuma dia kecil je berbanding dengan Indonesia. Dan Indonesia tu kalau seorang keluarkan cerita action, mungkin ada 10 lagi production lain yang keluarkan cerita action. Kalau kat sini mungkin setahun sekali baru ada cerita action. So persaingan sihat kat sana tu yang membuatkan mereka lebih advance lah. Itu yang saya nampak lah kat sana. So tadi kau cakap pasal kau ada short series dekat Indonesia sekarang ni. So selain pada series, maknanya kau filem ada tak? Ada satu filem yang belum tayang lagi. Filem dia, judul dia Miracle in Cell No. 7. Tu dia adaptasi dari filem Korea. Yang direct Mas Hanung Bramantyo. Yang itu kita syuting tu sebelum PKP. Sampai sekarang belum tayang lagi. Itu satu filem saya yang belum tayang lah, filem Indonesia kat sana. Kalau untuk tahun ini masih belum ada offer lagi. Adalah dah pergi beberapa casting, audition kat sana kan, tapi masih belum ada dapat maklum balas daripada pihak production lah. Tapi kau ada setahu aku kau ada berlakon sebelum ni filem Indonesia Ada. Siapa Upik? Upi yang direct filem My Stupid Boss 2. Ganti Bron sebab Bron sibuk sangat. Ni sekarang pun dia tengah sibuk sekarang tengah sibuk kan. So itu satu dua. Satu lagi Toko Barang Mantan. Itu dengan Reza Rahadian. Kinwah juga kan. Toko Barang Mantan tak ada. Toko Barang Mantan saya dengan Reza aje dalam film tu. Kalau
Kalau My Stupid Boss 2 ada Kinwah lah. Sini pun ada Kinwah juga. Ya. Aku dengar cakap orang kata lah kalau dekat Indonesia pelakon filem dengan pelakon series ni dia ada macam ada gap dia. Orang kata lain dia punya cara orang dia. yang berlakon filem dia tak berlakon Dia series. rasanya Sinetron persepsi lah, dia orang yang berlakon filem jarang berlakon sinetron. Dan juga dari sinetron jarang pindah ke filem sebab dia dah memang stuck kat bidang sinetron kan. Tapi ada je yang crossover bang. Ada yang crossover cuma jarang lah. Kalau sinetron kat sana tu memang sebab dia punya kerja dia tu kan gila juga. So memang orang tak ada masa untuk buat filem. Kalau filem tu pula, kalau kita dah start kerja satu filem tu, kau kena spend 3 bulan untuk filem kan. Memang tak ada masa nak buat sinetron lah. Kalau sinetron dia kerja hari-hari. Memang boleh nampak jugalah kalau kita jumpa dengan pelakon ni, oh dia ni pelakon filem. Kita jumpa pelakon ni, oh dia ni pelakon sinetron. Adalah dia punya cap label tu nampak lah. Tapi ada je yang crossover. Lagi-lagi sekarang kan banyak konten-konten online ni, yang web series online yang bukan ambil masa yang lama. Macam kalau sinetron kan lebih dari 30 episod, kalau web series kan 12 episod. So banyaklah orang daripada filem tu masuk ke web series ataupun limited series ni. Sebab filem kat sana pun nak bandingkan sebelum zaman PKP ataupun sebelum COVID ni banyak. Sekarang pun memang kurang. So banyak pelakon-pelakon mencari job-job dekat web series. Macam yang saya punya series yang 2 saya dah shoot dekat Indonesia, semuanya web series. Oh, itu web series Dia masuk OTT lah. Tak tahu apa dia term sekarang, web series ke OTT ke. Kalau kat Malaysia dia panggil OTT lah. OTT kan? sana OTT jugalah. Kira sebab dia masuk benda-benda online kan sebenarnya kan. Okey. Ni last aku nak tanya pasal filem ni, filem assistant ni. Tadi sebelum ni kau buat tadi kau turut menonton sekali. So macam mana kau rasa filem tu? Puas lah sebab daripada kita kerja ni, first time saya tengok juga filem ni. Rasa puas sebab benda tu dah jadi. Benda-benda yang kita bayangkan dan visionkan dalam waktu kita rehearsal, waktu kita shooting tu memang translate dengan baik lah. Digarap dengan baik oleh Adrian. So saya mengharapkan semua orang rakyat Malaysia yang ada akses untuk keluar dan ke Pawagam untuk menonton filem The Assistant ni bila dia tayang lah. Sebab ni filem yang lain daripada lain. Kita dah lama menantikan sebuah filem action. Ya. Kan? Jadi kita harus ke Pawagam untuk support filem Malaysia. Ini salah satu filem Malaysia yang semua orang kena tengok. Yes. Ya, betul guys. Filem The Assistant guys, jangan lupa untuk menonton. Ada Idil dan juga ada Hairul kat dalam tu, dan ianya sebuah filem aksi, sebuah filem action yang bagi aku personally, filem action ni aku rasa Adrian dah ada satu level lagi dia naik daripada Wira. Betul lah, bagi saya cerita, kalau jalan cerita Assistant ni antara cerita Adrian yang paling matang lah berbanding dengan cerita-cerita dia yang lain kan. Maksud dari segi story dan juga fighting dia dah boleh nampak dia dah cuba nak balance kan. Kalau kita tengok Wira dulu tu dia lebih memang action kan. Kalau situ dia dah slowly dia balance kan. Kalau Wira bagi aku dia masih ada macam staging kan. Nampak staging fighting, tapi ini staging dia tak nampak lah. Nampak lebih dekat dan lebih real. So itu saja guys perkongsian untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk masa-masa akan datang dengan video-video yang lebih menarik. Okay guys, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.